Kita nak membawa anak-anak ini mengutamakan pendidikan spiritualnya. Core dia adalah pendidikan Islam. Kita masukkan elemen kemahiran, sosial, ekonomi dalam tu. Kita boleh wujudkan satu rutin harian yang betul-betul boleh diguna pakai oleh semua anak-anak di pondokku. Macam chef, kita buat-buat resepi ubat. Jadi kita akan perah otak kita untuk dapatkan formula yang terbaik untuk menghasilkan ubat yang terbaik. Nilai Negeri Sembilan. Di sini terletaknya Asrama Pertubuhan Kebajikan Pondok OKU atau lebih dikenali sebagai Pondokku. Ini antara rutin harian penghuni asrama, bertadarus dan belajar kitab suci Al-Quran dengan bantuan pendidik terlatih. Kebanyakan daripada anak remaja kelainan upaya di sini berada dalam spektrum autisme yang mengganggu perkembangan neuro mereka. Berbeza dengan pusat pendidikan insan kelainan upaya yang lain, Pondokku lebih menumpukan perhatian kepada golongan yang sudah meniti usia penghujung remajanya. Buat masa ni kita tetapkan 16 tahun dan ke atas. Sebabnya kalau kita tengokkan semula, maksimum pun anak-anak ni boleh berada dalam sistem pendidikan ada sampai umur 19 tahun. Sampai umur 19 tahun tu kalau kedua-dua parent bekerja, sudah kena memikirkan sesuatu mekanisme macam mana anak-anak ni nak tinggal dengan siapa, mungkin salah seorang kena berhenti atau adik-beradik lain yang jaga dan sebagainya. Akhirnya mungkin juga akan timbul masalah. Kalau anak-anak ni akan jadi burden pada family itulah. So kriteria umur tu memang kita letakkan 16 tahun ke atas. Dan kenapa 16 tahun nanti sebabnya kita nak dia orang mungkin diterapkan untuk bekerja, untuk mencapai umur yang boleh bekerja mengikut akta yang ada dalam negara lah. Muhammad Zaini Mat Abbas, antara pengasas Pondokku. Graduan Sarjana Sains dalam bidang keselamatan maklumat ini seorang bekas pensyarah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Zaini pernah terlibat membantu Yayasan Faqih, sebuah usaha pendidikan rohani untuk kanak-kanak kelainan upaya. Pondokku adalah kelangsungan usaha Zaini dalam membantu anak-anak OKU. Konsep utama untuk Pondok OKU ni adalah bagaimana kita nak membawa anak-anak ini mengutamakan pendidikan spiritualnya. Mengutamakan sebabnya macam kalau kita nak suruh dia keluar cari rezeki, mungkin kita menghadapi kekecewaan untuk penerimaan masyarakat, majikan terhadap anak-anak macam ni. Tapi amalan harian itu yang kita tetapkan, amalan yang menjemput rezeki diorang. Ashraf Zakwan, antara penghuni Pondokku. Berusia 19 tahun, Ashraf anak sulung kepada Zaini. Dia anak istimewa yang didiagnos dengan sindrom autisme sejak usia muda. Beginilah rutin Ashraf sekeluarga jika dia tidak berada di Pondokku, menghabiskan masa bersiar dan bermesra antara satu sama lain. Tidak seperti remaja seusianya, Ashraf dibesarkan di luar sistem pendidikan negara. Keputusan itu diambil Zaini atas sebab limitasi kemampuan Ashraf berbanding remaja tipikal. Dia yakin bahawa keputusannya menungkah arus adalah yang terbaik buat anak sulungnya. Selagi nyawa dikandung badan, Zaini akan menyantuni Ashraf bagai menatang minyak yang penuh. Keputusan Zaini disokong sepenuh isterinya, Nazian Jomhari.
Biar sibuk dengan tugas sebagai seorang fellow di Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat Universiti Malaya, Nazian tidak pernah mengabaikan amanah membesarkan Ashraf dan 3 orang adiknya. Namun begitu, bukan mudah untuk Nazian mencerna diagnosis Ashraf ketika awal keadaan anak sulungnya itu sampai ke pengetahuannya. Ashraf pada mula-mula didiagnos autism masa tu dia 4 tahun. Masa tu saya dan belajar di Manchester lah, satu keluarga di sana. Di mana di UK tu 3 tahun adalah wajib sekolah, tapi play school lah. Tapi bersama-sama sana umur dia dah 4 tahun, so memang masih lagi play school. Tapi dia seronok pergi sekolah tu sebab dia satu sudut pasir, satu sudut air, sudut seronok. Dia hyper. Dan sampailah satu masa, time storytelling. So semua orang duduk kecuali anak saya. So dia pergi round satu sekolah. And then teacher kata, I think your son something wrong, you have to bring to pediatrician. Jumpa pakar kanak-kanak kan. Lepas tu kami, masa pun doktor masih lagi examine dia, tak tahu lagi. Dia ni autism sampai setahun barulah. Sampai spesioterapi datang sekolah, kita pergi hospital, spesioterapi datang rumah. Hampir setahun, barulah dia diagnos, dia kata anak saya autism. So masa tu ialah tahun 2006, 2007 kita macam apa tu autism, macam masih lagi ni. Tapi alhamdulillah di sana ada support. Kalau parents yang tak tahu, dia di hospital tu memang ada kelas untuk parents untuk faham anak-anak macam ni. Di situlah. Tapi kita orang alhamdulillah lah, kita beri peluang kat sana, ada support system dan juga ada tempat untuk kita belajar. Alhamdulillah lah. Autisme yang dihadapi Ashraf adalah satu perkara baharu buat Nazian sekeluarga. Oleh yang demikian, mereka mengambil keputusan untuk merungkai serta menambahkan ilmu mengenai sindrom itu. Bagi memastikan Ashraf mendapat sokongan yang tuntas bagi meniti alam kanak-kanak, sokongan daripada keluarga serta masyarakat juga penting bagi Nazian sekeluarga pada awalnya dahulu. Even tu kalau masuk anak kecil-kecil kita kejaya kan, memang kena support. Ingat lagi masa di UK tu, mak mertua saya datang, mak saya datang, adik ipar, ada pembantu lah. 6 bulan tu memang kena ada pembantu. So support tu sangat penting lah. Bukan saja anak autism, anak yang kecil-kecil pun dan ibu pun berkejaya memang kena ada support system. Dan dia kena ada ketegasan maksud saya nak ajar, memang nak ajar dia. Contohlah kita nak ajar anak kita solat, okey dengar azan jom solat, dengar azan solat sampai subuh pun kita pergi sampai sebulan jugalah. Tu bila dah tidak okey konsisten, kadang-kadang masa dia kecil dulu, masa sekolah bawah 10 tahun tu, bila azan subuh terlepas dia baru terbangun, tapi masa azan lagi dia menangis sebab kita tak sempat nak pergi ke masjid masa tu. Sebab kita dah ajar dia kan. Dia kalau dapat satu tu perkara tu, dia akan pegang dan akan amalkan. Okey, saya dengar. Kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Itu pepatah yang sesuai bagi menggambarkan pengorbanan Zaini dalam membesarkan Ashraf. Usai kerjayanya sebagai seorang pensyarah, Zaini mengambil keputusan mendambakan diri membesarkan Ashraf dengan didikan agama. Hasilnya, maka terlahirlah Pondoku kini. Dengan slogan Pondok Spiritual OKU Muslim, Pondoku diwujudkan bagi memberi ruang dan peluang anak kelainan upaya untuk mempraktikkan kehidupan seorang Muslim secara berstruktur. Melalui cara sebegini, ia diharap dapat membantu mengembangkan potensi modal insan anak-anak syurga ini di masa hadapan. Tenaga pengajar seperti Muhammad Taufik Abu Nazir tunjang kepada kelangsungan inisiatif Pondoku. Aktiviti yang dianggap mudah seperti mengambil wuduk perlu diterap sebaik mungkin kepada anak-anak istimewa. Ini bagi membolehkan rutin harian penghuni di sini yang menggabungkan fardu ain dan fardu kifayah dapat dijalankan dengan ketertiban sepatutnya. Selain penerapan ritual rukun Islam, anak-anak istimewa juga dididik untuk melakukan sebanyak mungkin ibadah sunat. Antaranya solat duha yang dijalankan secara berjemaah usai tadarus Al-Quran di pagi hari. Rutin
Itu kata kunci bagi membolehkan anak-anak istimewa ini menggarap sesebuah konsep yang cuba diterapkan tenaga pengajar di sini. Pendekatan dia lebih sikit berbanding daripada orang biasa. Maknanya kita kena bagi lebih fokus kepada seorang-seorang, kita kena tahu dia punya psikologi. Kalau keadaan macam ni, kita kena approach dalam macam ni. Kalau dia tengah macam ni, kita kena approach macam ni. Maknanya kita kena pandai tackle dia punya keadaan dia. Jadi kita tak boleh main macam orang biasa tu, kita tak boleh anggap dia punya psikologi, dia punya perasaan orang tak sama macam orang biasa. Kita kena tahulah situasi macam ni, kita kena handle macam ni. Situasi macam ni, kita kena handle macam ni. Dan kita kena buat, kita kena anggap benda tu sebagai cabaran untuk kita. Lebih lagi berbanding daripada orang biasa. Selain aktiviti spiritual, anak-anak syurga Pondokku turut diajar kemahiran hidup asas. Ia sebahagian objektif mereka dalam menyediakan struktur pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan warga remaja kelainan upaya. Dikala insan normal mungkin memandang enteng kemahiran mudah seperti memasak nasi, ia satu skill yang mampu membantu remaja di sini belajar berdikari dalam mendepani cabaran hidup di masa hadapan. Saya tak kata saya yang ajar Ashraf ni, tak. Kami pula yang belajar dengan dia. Dia terlalu advance lah untuk bagi kami. Dan kami pun menumpang belajar bersama-sama lah. Bukan sama. Rutin harian penghuni asrama Pertubuhan Kebajikan Pondok OKU atau Pondokku lazimnya dimulakan dengan amalan dini hari pada waktu subuh. Selepas itu, anak-anak syurga berpindah ke komponen kedua iaitu riadah insani. Komponen ini menerapkan teras kesihatan fizikal penghuni di sini. Selain regangan dan senaman, riadah insani juga membolehkan remaja di sini belajar berinteraksi antara satu sama lain dalam latar persekitaran berbeza. Kebanyakan aktiviti yang dijalankan Pondokku mempunyai asas dalam pendidikan spiritual di Mahat Tahfiz Normal seluruh negara. Kanan. Tetapi untuk mendidik anak-anak istimewa, jumlah penghuni Pondokku dihadkan kepada 6 orang sahaja. Dalam kapasiti yang ramai, anak-anak ni sukar untuk nak follow crowd yang ramai ni. Mungkin dia akan tertinggal keciciran. Kita tak salahkan asatizah kita di Mahat, sebabnya anak ni memerlukan keperluan yang lebih khusus untuk ni. Kita running projek ni sebagai projek rintis dulu. Sebelum program OKU ni, anak-anak ni pernah pergi program yang sebelum ni diusahakan di Yayasan Fakir, amanah harian, ruqyahnya dan sebagainya. Tapi itu untuk mempelajari Quran. Dan yang di Pondok OKU adalah bagaimana dia menjalani kehidupan seharian secara macam mana komprehensif ni. So memang kita tengok apa kesesuaian masa, timing makan dia bila dia nak kailulah, power nap dia bila. So memang kita try and error. Halaman asrama yang luas membolehkan Zaini dan tenaga pengajar lain menerapkan satu lagi komponen pembelajaran. Ia diberi nama komponen Magnet Rezeki. Aktiviti pertanian seperti penanaman cili membantu anak-anak syurga mendekatkan diri serta belajar berinteraksi dengan alam sekitar. Selain itu, cili-cili yang dikutip kemudiannya akan dibawa pulang dan diberikan kepada ibu bapa mereka pada hujung minggu nanti. Makan dah banyak. Konsep sedekah inilah yang dipanggil Magnet Rezeki. Memberi untuk menerima, itu pendekatan di sebalik komponen ini. Rasulullah sendiri pernah bersabda, tidak akan berkurang harta dengan sedekah dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kemuliaan baginya. Core dia adalah pendidikan Islam. Okey, kita masukkan elemen kemahiran, kita masukkan elemen sosial, kita masukkan elemen ekonomi dalam tu. Okay, supaya kita boleh wujudkan satu rutin harian yang betul-betul mantap, yang betul-betul boleh diguna pakai oleh semua anak-anak di pondokku.
bagi saya lah, untuk anak-anak ni, bila mereka dah dilatih, mereka dah didedahkan dengan suasana rutin program di pondokku ni, jadi diorang dah kita kata dah pakar dah. Kita mengharapkan dia boleh gunakan ilmu yang dia ada kat sini, kemahiran yang dia belajar dekat sini, dia boleh aplikasikannya di rumah. Sebab kita tak tahu selama mana dia orang ada kat sini. Dan kita pun tak tahu selama mana kita hidup di sini. Dan selama mana kita mampu memberikan memberikan sepenuh tenaga, perhatian, pengorbanan kita kat pondok OKU ni. Selama ni kita pun tak tahu. Jadi saya mengharapkan apa yang kita ajar, apa yang kita berikan, apa yang kita bimbing tu dapat diteruskan. Dan itulah antara aspirasi saya ni, diorang ni akan jadi satu team atau kumpulan yang pioneer, kumpulan remaja OKU yang terlatih. Gabungan komponen yang diterapkan di pondokku dilihat mendatang hasil dalam usaha Zaini mendidik anak sulungnya. Ashraf sekarang punya kemahiran dan keunikan tersendiri dalam pengajian Al-Quran. Makia ke Madaniyah? Makia. Kita nak buat kuis Al-Mulk boleh? Boleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam. So, ayat berapa tu? Bi'sal masir. Bi'sal masir. Ayat ke-6. Okey. So, ayat yang berakhir dengan ila fi dhalalin kabir. Ayat 9. Ayat 9. InsyaAllah. Ayat yang bermula dengan ayat yang tengah-tengah dia ada wa ja'ala lakumus sama. Bukan sama. Ayat 3. Bukan sama. Wa ja'ala lakumus sama. Ayat 3. Kelebihan Ashraf sememangnya menggembirakan Zaini sekeluarga. Ia hadiah terbesar yang diberikan Allah kepada mereka selepas menongkah cabaran membesarkan seorang anak autisma seperti Ashraf. Memang Quran ni mukjizat dan sesungguhnya memang saya tak kata saya yang ajar Ashraf ni, tak. Memang Allah campakkan ilmu ni, kami pula yang belajar dengan dia. Dia terlalu advance lah bagi kami. Kalau di-compare dengan kami, dia terlalu advance. Okeylah, saya pun kurang ilmunya dan kami pun menumpang belajar bersama-sama lah dalam mendidik dia ni. Dan kami meyakini kefahaman tu Allah yang punya hak, hidayah tu Allah punya hak, dan kita jangan buat kerja Allah, kita buat kerja Rasulullah. Sampaikan walaupun satu ayat, sampaikan. InsyaAllah nanti bila time dia faham tu, alhamdulillah dia akan support kita. Baru-baru ini, pihak pengurusan Surau Al-Firdaus Nilai Impian yang terletak berhadapan dengan asrama pondokku telah menginfak sebuah kedai bagi membolehkan anak-anak istimewa belajar mencari rezeki melalui bidang perniagaan. Sekarang kita nak buat pengurusan tu. Kita nak infak dekat surau. Bekas ni. Bekas ni. Ini bekas, ini tu. Hubungan simbiosis antara komuniti setempat dan penghuni pondokku penting bagi membiasakan diri anak-anak syurga dengan konsep hidup bermasyarakat. Orang berbudi, kita berbahasa. Hari ini bersempena dengan kehadiran bulan Ramadan, Ashraf dan rakan-rakannya yang lain diberi tugas untuk menyiapkan bungkusan kurma untuk diagihkan kepada karya surau yang bakal bertandang untuk solat jemaah nanti. Ia satu lagi wadah untuk melestarikan konsep magnet rezeki yang merupakan antara aspek utama modul pembelajaran anak-anak istimewa ini. Kami meyakini sedekah tu menyebut rezeki. Itu yang diajarkan oleh para asatizah, ulama-ulama kita pun mengajarkan macam tu. Dan itu janji Allah. Itu yang mungkin, tak mungkin dia mungkin. Itu kenapa kita nak kena gusar untuk nak berpegang pada tu. Itu yang kita terapkan. Sekarang ni rasanya yang lebih gusarnya kita. Diorang memang yakin macam tu ya.
kan. Saya kata dia orang rasa macam sedekah jemput rezeki. Dah, sedekah je. Kita pula yang diambil duit dalam wallet kita banyak mana kan. Dia macam tapi itulah kita kena ajarlah adab-adabnya kan. Kita bukanlah macam saya kata kan, anak-anak ni bukannya malaikat kan. Dia tetap lagi membuat salah-salah ni. Kita kena ada cara untuk mendidik mereka. Sama ada secara praktikal ataupun kita visualkan macam mana dia orang boleh membuatkan amalan ni. Semua amalan ni ada amalan yang Rasulullah ajar dan tak mungkin salah, tak mungkin Allah tipu kita. Mendidik rukun Islam yang lain lebih bersifat ritual, berbentuk fizikal. Berpuasa di bulan Ramadan lebih sukar kerana amalannya bersifat intrinsik. Sekarang waktu kita nak belajar tentang bulan Ramadan. Bulan Ramadan dah tiba ke belum? Belum. Siapa tahu bila Ramadan tahun 2021 ni? Angkat tangan. Ya. Okey, Zakwan silakan jawab. 13 April. 13 April tahun 2021. Tahun hijrah berapa? Berapa? 1442. Muhammad Nazril Mufid Syahruddin, pengurus operasi Pondoku. Pemegang ijazah sarjana muda linguistik berusia 30 tahun ini antara insan yang bertanggungjawab membangunkan modul untuk digunakan bagi mendidik anak-anak istimewa di sini. Ia sebuah tugas yang mendatangkan cabaran tersendiri buat Nazril. Ya, sebab pembangunan modul untuk remaja ni, OKU remaja ni bukan mudah lah. Dia takkan sama dengan modul yang kalau kita buat program dulu masa universiti untuk anak-anak tipikal, okay? Pergi sekolah, apa semua tu. Cabarannya situ adalah diorang punya ni lah. Kita tak boleh anggap yang diorang ni dah remaja, dah besar, diorang tahu buat sendiri. Okay? Kita kena guide. Kita kena tunjukkan jalan. Okay? Kita kena bantu. Mereka boleh buat. Mereka ada potensi. Tetapi mereka perlukan sokongan. Mereka perlukan bantuan. Mereka perlukan bimbingan. Okey, segala rutin yang yang dijalankan di pondokku ni, kalau tanpa bimbingan dan panduan, mereka pun tak boleh nak lakukan. Siapa puasa 30 hari tahun lepas kan? Saya. Siapa yang dah kata dia ada girlfriend dia dah sekolah semua kena ganti puasa. Pengalaman hampir 2 dekad Zaini membesarkan Ashraf menjadi nadi utama dalam inisiatif mendidik anak-anak istimewa. Masya-Allah. Daripada pengalamannya itu, bekas setiausaha Persatuan Autisme Muslim Malaysia ini beriltizam mahu meluaskan bantuan kepada seramai mungkin anak-anak remaja yang memerlukan didikan agama yang setimpal dengan kemampuan mereka. So puasa ni semua boleh tipu. Semua nak masuk syurga, nak tumpang doa-doa semua orang. Dan semua orang surau semua masuk syurga. Nak tak? Boleh tak? Boleh tak masuk syurga semua? Semua tepuk tangan untuk diri sendiri. Dari segi progres, alhamdulillah saya tengok daripada dengan kesedaran, dengan kesihatannya dan penjagaan kesihatan, penjagaan dirinya. Saya sangat-sangat alhamdulillah sangat-sangat berpuas hati sebabnya kita nak usaha kita ni, kalau saya, orang rumah dan sahabat-sahabat yang seperjuangan ni pejam mata pun, benda ni akan jadi hariah untuk kami. Kami nak ia dapat diteruskan, dapat dibuat di tempat-tempat lain. Sebabnya apa yang kita buat ni mungkin terhenti bila kami menutup mata, kan? As long anak-anak yang istimewa, anak syurga, OKU yang masalah pembelajaran ni dapat pembelaan, dapat ruang dan peluang untuk diraikan dalam masyarakat, dirasakan macam betul-betul kiriman Allah. Mereka anak syurga yang mendambakan tunjuk ajar dalam melalui liku-liku kehidupan. Oleh sebab itu, inisiatif seperti yang dijalankan warga Pondoku perlu diangkat dan diteladani masyarakat. Mungkin satu hari nanti, kita pula yang akan dibantu penghuni pondok spiritual OKU Muslim ini. Macam chef,
kita buat resepi ubat. Jadi kita akan perah otak kita untuk dapatkan formula yang terbaik untuk menghasilkan ubat yang terbaik. Buat julung kalinya, Majalah 3 diberi laluan eksklusif memasuki nadi sebuah pertubuhan yang namanya semakin gah di sektor kesihatan di Malaysia kerana hasil ciptaannya bukan sahaja penawar kepada mereka berkesempitan, namun misi syarikat ini tidak akan tercapai sekiranya tiada sumbangan daripada aset paling bernilai, modal insan. Mereka berganding bahu mencungkil bakat demi satu hasrat sahaja. Macam chef, kita buat resepi ubat. Jadi kita akan perah otak kita untuk dapatkan formula yang terbaik untuk menghasilkan ubat yang terbaik. Shah Alam, Selangor. Di sini, sebuah syarikat milik tempatan telah mencapai impian bergelar pengeluar farmaseutika terkemuka di negara ini. Semenjak ditubuhkan pada tahun 1998, pelbagai kejayaan diperolehi. Hasil kegigihan segelintir penyelidik yang bertungkus lumus menghasilkan jenama-jenama produk perubatan yang mendapat tempat di hati semua lapisan masyarakat. Ini rutin harian Razana Adam Lee. Kebersihan di dalam makmal diberi penekanan serius. Mereka antara 100 kaki tangan yang bertugas di Pusat Penyelidikan dan Pembangunan atau sebutan ringkasnya PRC. Berbekalkan pengalaman hampir 10 tahun dalam bidang perubatan ini, Razana selaku pegawai formulasi kanan mengetuai pasukannya menyelidik dan membangunkan produk-produk farmaceutical kategori generik. Kerja saya adalah membuat ubat-ubatan yang selalu digunakan oleh rakyat Malaysia. So, ubat-ubatan ni kita formulate untuk menghasilkan ubat-ubat yang sama macam ubat-ubat brand lain. Itu dipanggil ubat generik lah. Fokus utama tim Razana hari ini ialah mengkaji kandungan bahan-bahan aktif dan proses membuat ubat oral solid dosage OSD berbentuk tablet dan kapsul. Walaupun kerja di PRC pada umumnya tertumpu kepada penyelidikan, Razana banyak bergantung kepada peralatan seperti mesin pemampatan atau tableting yang bersaiz makmal bagi memudahkan pemantauan oleh para saintis. Menurut Razana, bidang penyelidikan di industri ini membabitkan banyak proses dan mengambil masa. Secara purata di PRC, lebih kurang 20 produk generik mampu dibangun dalam tempoh setahun. Tetapi bagi Razana, faktor yang lebih penting ialah petugas perlu cekap minda. Formulation scientist ni macam chef. Kita buat resepi ubat. Jadi kita akan perah otak kita untuk dapatkan formula yang terbaik untuk menghasilkan ubat yang terbaik. Menariknya, selain daripada minda, deria dan sentuhan manusia juga berperanan penting di sini. Walaupun syarikat gergasi farmaseutikal ini memperuntukkan sejumlah besar kos operasinya membeli peralatan moden. Dengan kepimpinan Ketua Saintis Dr. Padarul Hisam Abdul Rahman, industri bernilai 8 bilion ringgit Malaysia ini bakal bangkit lebih maju sejajar dengan aspirasi kerajaan memperkasakan sektor kesihatan negara agar kita tidak terlalu bergantung kepada import dan juga untuk mengurangkan kos aliran keluar mata wang asing. Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Produk Farmanaga bertanggungjawab membangunkan pelbagai jenis ubat-ubatan generik yang kami pastikan halal untuk pasaran Malaysia dan antarabangsa. Ubat-ubat generik adalah penting untuk pastikan rakyat Malaysia mempunyai akses kepada ubatan yang berkualiti, berkesan dan selamat dan pada harga yang berpatutan. Ayah kepada 3 orang cahaya mata ini banyak menghabiskan masanya bersama penyelidik dan ahli kimia untuk memastikan hasil penyelidikan di PRC memenuhi pelan strategi pembangunan produk syarikat. Dr. Padarul Hisam yakin melalui pelan yang berpaksikan kajian saintifik terperinci, Farmaniaga berpotensi menguasai lebih besar pasaran farmaseutika negara ini.
Kekuatan suatu syarikat adalah berdasarkan pada produk dan servis yang diberikan. Pusat penyelidikan di Pharmanagar memastikan Pharmanagar sentiasa terhadapan dalam persaingan industri farmaseutical di Malaysia. Jadi kami membangunkan produk berdasarkan strategi pembangunan produk yang mampan untuk memastikan Pharmanagar sentiasa terhadapan di dalam persaingan tersebut. Setiap ujian di dalam makmal ini dilakukan dengan teliti dan keselamatan pengguna diutamakan. Produk-produk OST perlu menjalani proses piawaian yang ketat seperti menguji kekerasan pil. Menurut Razana, sebagai seorang saintis farmaseutical, dia perlu melengkapkan diri dengan maklumat terkini sains perubatan di samping harus mempunyai sikap kesabaran yang tinggi. Pada umumnya, tempoh proses membangunkan dan mendaftarkan produk makmal DPRC mengambil masa panjang, iaitu antara 3 hingga 5 tahun. Kalau ujian ini gagal, kita masih teruskan dengan proses coating tu. Proses coating tu akan jadi tak betul lah kiranya. Dia akan hancur. Oleh itu kita memang tak akan proceed. Kiranya dah fail dah bahagian viability tu. Memang tak akan proceed langsung dan ubat tu akan pecah-pecah. Jadi ia macam tak baguslah untuk diberi kepada pesakit. DPRC Shah Alam. Penyelidik juga mengkaji kesesuaian sebatian ubat tablet dengan bahan penyalut atau coating dalam bentuk warna dan perasa berbeza. Penyalut yang berkesan dari segi rasa dan warna penting membantu memberi keyakinan dan keselesaan kepada pengguna apabila mengambil produk-produk perubatan. Proses ini mungkin tampak remeh tetapi sebenarnya berperanan penting. Hasil ramuan yang sebati dengan cita rasa pasaran sasaran akan menentukan kejayaan jenama produk itu nanti. Coating ada 3 jenis. Yang pertamanya enteric coating. Enteric coating ni seperti coating yang kita delaykan release dia supaya ubat itu aktifnya diriliskan di usus kita. Kalau ubat-ubat yang mempunyai rasa yang pahit, kita akan coat dia dengan sugar coating so that rasa pahit itu tak akan timbul bila kita telan. Sebab bila masuk dalam mulut, satu lapisan luar tu akan melt. Jadi kita akan rasa that bitterness of that ubat. Jadi that sugar coating akan kurangkan rasa bitter tu. Satu lagi contoh adalah ubat yang mempunyai immediate release coating. So immediate release coating ini adalah ubat yang aktifnya diriliskan dengan cepat. Terus dirilis dan tidak ada fungsi tertentu. Jadi warnanya hanya untuk identifikasi. Saintis dan kaki tangan PRC seperti pasukan Razana dan Dr. Badarul Hisam adalah aset penting syarikat ini bagi menyusun langkah menjadi juara dalam industri yang selama ini dipelopori oleh syarikat-syarikat antarabangsa. Walaupun sedekat sudah berlalu, minat anak jati Shah Alam ini terhadap bidang penyelidikan farmaseutical masih terus membara. Rasa puas sangat sebab berbaloi usaha lebih kurang 3 hingga 5 tahun untuk menghasilkan ubat yang dah didaftarkan. Rasa macam boleh berbakti kepada rakyat Malaysia dan lagipun ubat-ubat yang kita hasilkan ubat-ubat yang mampu milik, yang tak begitu mahal macam ubat-ubat innovator, and semua rakyat ada akses kepada ubat yang mampu milik ni. Kita akan bawa kajian tersebut ke dalam mass production di Bangi. Okey, daripada saiz batch di antara 5 ke 10 kilo tu, kita akan convert ke dalam mass production di antara 300 ke 500 kilo. Di mana mass yang lebih besar untuk tujuan pemasaran. Majalah 3 membawa paparan eksklusif nadi salah sebuah pengeluar farmaseutical terbesar di Malaysia. Penonton juga berpeluang melihat sendiri kemampuan teknologi penyelidikan farmaseutical canggih yang dikendalikan oleh anak bangsa sendiri. Namun, setakat mana hasil sumber dari makmal PRC dapat membantu mempertingkatkan pengeluaran secara komersial? Untuk mendapat jawapan, Majalah 3 berkesempatan meninjau dengan lebih dekat pertalian unik antara bahagian penyelidikan dan operasi di kilang pengeluaran farmaniaga terbesar di Malaysia. Muhammad Izzuan Ishak diberi kepercayaan mengetuai pasukan seramai 420 orang pekerja tempatan.
Menurut graduan dalam bidang perakawanan ini, kilang di Bangi antara 7 kilang pengeluaran Pharmanega dan ia beroperasi 24 jam setiap hari. So, Pharmanega Malaysia Berhad Bangi ni telah beroperasi sejak tahun 1989 dan kita punya core produk kita lebih kepada OSD dengan kekuatan kapasiti up to 3 bilion tablet setahun. Kilang ni equip dengan high-tech machine daripada segi tableting ataupun daripada segi blister pack machine, even for kita punya coater kita. So up to now kita ada 88 produk yang dah certified halal by JAKIM. Ini nadi jantung kilang. Mesin pemampatan atau tableting buatan Jerman ini mula diperkenalkan pada 2017 dan ia berupaya menghasilkan lebih 800,000 pil ubat setiap hari. Menariknya, mesin canggih ini hanya memerlukan pengawasan seorang petugas dan mampu mengeluarkan tablet pelbagai saiz dan bentuk hanya dengan menekan butang di panel sahaja. Sebagai pengurus besar kilang pengeluaran Pharmanega terbesar, misi utama Izwan ialah memastikan mutu dan produktiviti sentiasa di tahap tertinggi. Mesin automasi penting di industri farmaseutical kerana keutamaan diberi untuk menghindari kontaminasi silang. Selain daripada itu, kerjasama erat daripada bahagian penyelidikan juga membantu pengeluaran yang optimum. Kepentingan pusat kajian yang dijalankan di bahagian PRC di Shah Alam dapat memberi manfaat kepada pihak pengeluar seperti kami di sini dalam memastikan proses pada skala yang besar dihasilkan dalam bentuk yang konsisten dan kualiti yang terbaik. Kita akan bawa kajian tersebut ke dalam mass production di Bangi. Daripada saiz batch di antara 5 ke 10 kilo tu, kita akan convert ke dalam mass production di antara 300 ke 500 kilo. Dengan mass yang lebih besar untuk tujuan pemasaran. Ini peringkat terakhir rangkaian pengeluaran tablet atau OSD sebelum dibungkus dan dijual di pasaran. Pil-pil ubat yang telah disalut akan dimasukkan ke dalam bungkusan rekaan khas berbentuk blisters atau kompompong ini. Bahan utama untuk proses penting ini aluminium dan PVC. Mesin khas dari Itali ini mampu menghasilkan hampir 20,000 blister sejam dan dikendalikan secara automatik demi untuk menjamin kualiti kebersihan produk dan keselamatan pengguna. Gabungan usaha sinergi dan perkongsian maklumat yang akrab sesama anak syarikat kumpulan Pharmanega berjaya mengharumkan nama syarikat berkenaan setanding pesaing-pesaing lain. Dan kini, misinya adalah memastikan aset paling bernilai ini, modal insan, sentiasa berwibawa dalam menuju ke peringkat profesionalisme yang paling mantap. Rasa macam boleh berbakti kepada rakyat Malaysia dan lagipun ubat-ubat yang kita hasilkan ubat-ubat yang mampu milik, yang tak begitu mahal macam ubat-ubat innovator, and semua rakyat ada akses kepada ubat yang mampu milik ni.